Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara Seri Pahang versus Selangor, yang mana Seri Pahang menang 1-0 hasil jaringan Kevin Ingriso. Inilah bola sepak. Bila anda ada chance, ada peluang untuk skor the goal, anda tak skor dan pihak lawan hanya ada beberapa peluang dan pihak lawan berjaya untuk skor lebih klinikal, maka pihak lawanlah yang menang. Walaupun pada hakikatnya daripada segi ball position anda kontrol, tetapi anda tak boleh nak execute peluang-peluang yang ada, maka anda terpaksa terimalah hakikat yang tim anda tidak mampu untuk membawa pulang 3 mata. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Seri Pahang, yang mana untuk game ni bagi saya perkara positif yang ditunjukkan oleh pasukan Seri Pahang adalah mereka bermain dengan baik in term of attacking. Sebab apa? Sebab corak permainan yang ditunjukkan oleh Seri Pahang, boleh saya katakan ini adalah yang antara yang terbaik dalam saingan Liga Super daripada segi ketika mereka dalam fasa menyerang ataupun dalam attacking phase. Sebab apa? Sebab dalam game-game yang sebelum ni boleh dikatakan mereka lebih kepada bertahan counter, tetapi untuk game ni mereka punya build up phase. Mereka masuk dalam final third dengan gerakan 1-2 dan mereka bermain dengan short pass, mereka intercept bola di bahagian tengah and then mereka counter. So mereka punya transisi pada game ni dalam attacking phase memang sangat-sangat superb dan juga marvelous, dan ada improvement yang baik semenjak mereka berjaya untuk dapatkan Ruzif, yang mana boleh saya katakan kehadiran Ruzif di bahagian tengah telah memberikan satu dimension yang baru kepada bahagian tengah pasukan Seri Pahang untuk lebih stabil dan juga untuk mereka progress the ball. Dan kehadiran Sergio Aguero ke dalam skuad di bahagian attacking juga telah membantu balik corak serangan pasukan Seri Pahang untuk memberi Kepa Sherman support ketika pasukan Seri Pahang menyerang di bahagian final third lah. So benda tu positif lah. Jadi apa yang saya suka yang pertama tentang pasukan Seri Pahang ni? Yang pertama saya suka tentang bahagian tengah mereka. Kalau kita lihat dalam fasa bahagian tengah pasukan Seri Pahang, Fandi Ahmad dia pandai, yang mana dia meletakkan Ingriso, Azam Aziz dan juga Ruzif, yang mana ketiga-tiga player ni bermain dengan sangat cemerlang di bahagian tengah. Dan yang paling penting, di bahagian tengah pasukan Seri Pahang, Brundo yang bertindak sebagai 3 center back di belakang, tetapi ketika Seri Pahang dalam position ataupun dalam pegangan bola, Brundo akan naik lebih tinggi untuk cover up tempat Ingriso, dan perkara ni membolehkan Ingriso, Ruzif dan juga Azam Aziz boleh berada lebih offense ataupun lebih tinggi bagi memberi bantuan kepada bahagian attacking. So mereka overload di bahagian tengah dan mereka menggerakkan bola di bahagian tengah dengan capability dan juga ability yang ada kepada pemain-pemain ni. Mereka ada different types of player yang boleh lakukan kerja di bahagian tengah. Seorang boleh hold up the midfield, seorang boleh bantu bahagian hadapan, seorang boleh bertindak untuk bantu Kepa Sherman, dan benda tu membolehkan pemain-pemain di bahagian tengah move forward lebih ke hadapan. Dan untuk game ni kalau kita nampak, Brundo bertindak dengan sangat cemerlang sebagai player yang cover up bahagian tengah dan juga defend. Ingriso dan juga Azam Aziz lebih bermain lebih ke hadapan untuk berada berhampiran dengan di box pasukan lawan. Kita boleh nampak lah bagaimana Ingriso dan juga Azam Aziz bermain dengan tinggi di kawasan tengah untuk memastikan yang mereka berada berhampiran dengan di box. Sebagai contoh, gol yang dijaringkan tu, tengok siapa yang ada dalam kotak penalti, Ingriso dengan Azam Aziz je kot. And so itu membuktikan yang mereka berdua lebih kepada untuk memberi support kepada bahagian hadapan. Ruzif dan juga orang kata apa, Brundo, mereka akan stay dekat bahagian tengah, cumanya Ruzif akan lebih move forward untuk berada satu lapis di bahagian Brundo akan stay lebih deeper berbanding daripada Ruzif. Dan kedua-dua player ni lebih kepada untuk melakukan interception ketika pasukan Selangor melakukan hantaran jauh ataupun hantaran tinggi daripada bahagian bawah. Sebagai contoh, gol daripada pasukan Seri Pahang tu ada interception daripada bahagian tengah dan berlakunya counter attack. Kepa Sherman move to the left and Azam Aziz dan juga Ingriso move higher untuk cover up berhampiran dengan di box dan mendapat hantaran, dan mereka berjaya menjaringkan satu gol. So the overload di bahagian tengah tu telah memberikan satu coverage yang bagus kepada bahagian tengah pasukan Seri Pahang dan balancing yang bagus daripada segi menyerang dan juga bertahan, dan dalam pada masa yang sama untuk menang area duel dan juga untuk menang bola di bahagian tengah ketika fasa Selangor dalam keadaan mereka untuk build up daripada bahagian bawah.
Itu pertama yang saya suka. Ruzif tu player paling favourite lah. Sebab apa? Bola lekat kat kaki dia macam magnet tu. Memang tak sia-sia Seri Pahang beli dia. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat the quality of Seri Pahang punya attacking, Kepa Sherman dan juga Sergio Aguero. Untuk game ni Sergio Aguero dan juga Kepa Sherman bermain lebih narrow ataupun lebih kepada compact di bahagian tengah, dan mereka berdua ni saling membentuk combination play yang bagus, yang mana Aguero dia tidaklah terlalu bermain di bahagian wide area ataupun di bahagian winger, dia lebih kepada narrow, kepada bahagian central ataupun half space. Jadi benda tu boleh membantu Kepa Sherman, yang mana Kepa Sherman sentiasa ada backup daripada Aguero yang berada di belakang beliau. So mereka akan ada connection dan mereka boleh membentuk combination play dengan melakukan one two passing. Sebagai contoh, ada Aguero create satu passing kepada Kepa Sherman, Kepa Sherman dapat bola one on one dengan Sam Somovai, sayang tak gol. Sebab Quinten Chen dengan Sam Somovai dah tutup ruang, bola dapat corner. So benda tu bagus lah untuk attacking, sebab sebelum ni Kepa Sherman lebih isolated, lebih kepada direct, yang mana Kepa Sherman terpaksa use his physical only untuk beat pertahanan lawan. Tetapi bila dia dah ada support dan juga ada overload di bahagian tengah untuk bantu dia di bahagian serangan, dia akan lebih selesa untuk bergerak dengan lebih bebas. Dan kalau kita lihat untuk game ni, Kepa Sherman memang confident. Bila dia dapat bola, dia tahu dia boleh bawa bola pergi depan lagi, sebab dia dah ada support yang banyak daripada pemain-pemain di belakang ataupun di tepi beliau untuk beliau menggerakkan bola ke bahagian hadapan. So memang dia guna dia punya fizikal, dan dia kali ni dia lebih confident sebab ada support. So that is a positive thing. Dan untuk bahagian kiri, bagi saya Syazwan Andik as a winger is a good player, and bagaimana dia berjaya untuk exploit dan juga menggunakan kawasan Selangor di bahagian kanan yang terekspos dengan Quinten Chen dalam fasa menyerang dan net terlalu tinggi. So bila mana terdedah kawasan di situ, Syazwan Andik akan masuk kawasan situ dan akan exploit bahagian kanan daripada segi situasi one on one dengan Quinten Chen untuk dia beat Quinten Chen dan juga melakukan attacking di kawasan kiri pasukan Seri Pahang lah, dan kawasan kanan pasukan Selangor. Dan dia juga sering mendapat backup daripada Azam, Ingriso yang naik lebih tinggi, disebabkan tadi Ruzif dan juga Ingriso dan Brundo dah ada untuk cover up bahagian belakang. Dan untuk defense department pasukan Seri Pahang pada perlawanan ni, mereka memang well communicate, mereka berdisiplin. Fadli Shah, Glassok, mereka membuat something yang bagus di bahagian pertahanan dan dibantu oleh Brundo yang bertindak sebagai hybrid number 6, dan juga mereka ada command daripada Zarif Irfan yang goalkeeper muda. So mereka memberi arahan dan mereka berjaya untuk memastikan yang backline mereka tidak ditembusi oleh pemain-pemain pasukan Selangor. That is a good thing. So memang boleh dikatakan in term of tactical, memang Coach Fandi Ahmad membuat satu tactical yang out wide kan daripada Coach Tan Chee Ho. Jadi benda tu memang kita boleh nampak the different between tactical, sama ada daripada segi menyerang ataupun bertahan, in or out position. Transisi Pahang adalah lebih better berbanding pasukan Selangor pada perlawanan ni. So benda tu yang menyebabkan Coach Fandi boleh untuk menang dalam perlawanan ni. So that is a good thing. Disiplin everywhere, mereka tunjukkan ketenangan, mereka overload tengah dan mereka buat something, ada gol, ada peluang, mereka score the goal. That is a for Seri Pahang, saya suka. Yang kedua, kalau kita cerita pasal pasukan Selangor pula, apabila kita bercerita tentang pasukan Selangor, apa perkara yang bermasalah untuk pasukan Selangor? Sebenarnya perkara yang bermasalah untuk pasukan Selangor, kalau kita lihat daripada segi transisi, iaitu daripada segi ketika mereka dalam fasa build-up ataupun dalam fasa mereka sedang bergerak daripada bawah ke atas. Apa yang menjadi masalah adalah mereka akan push forward mereka punya right back iaitu Quinten Chen untuk naik lebih tinggi ataupun bertindak lebih ofensif, sebab kita tahu dia ada attacking ability yang agak bagus dan untuk cover up bahagian wide area. Jadi apabila dalam fasa build up daripada bawah, Quinten Chen dah akan naik lebih tinggi. Jadi apabila dia naik lebih tinggi, ketika bola masih lagi berada dalam teritori pasukan Selangor, ketika pasukan Selangor cuba untuk bermain dengan long ball, maka hantaran-hantaran jauh yang dilakukan, sekiranya berlaku interception ataupun blocking di kawasan middle third, maka transisi daripada Selangor untuk dari menyerang ke bertahan tu agak slow, yang mana Quinten Chen punya tempat tadi dah terekspos, dah terdedah, yang menyebabkan situasi counter attack dengan mudahnya untuk pasukan Seri Pahang exploit balik kawasan kanan pasukan Selangor untuk mereka attack bahagian kanan pasukan Selangor dengan banyak kali. Sebab apa? Sebab daripada transisi dari menyerang untuk ke bertahan, Selangor agak terekspos dan terdedah di bahagian kanan yang tak ada orang nak cover up, dan recovery phase daripada Quinten Chen pun agak slow. Dia bukannya typical right back yang boleh naik turun. Dia memang boleh naik turun, tetapi recovery phase dia agak slow, yang menyebabkan tempat dia banyak terdedah dan senang untuk dieksploit dalam dalam posisi counter attack. Itu yang pertama. Yang kedua, kekurangan pasukan Selangor pula dalam fasa attacking, dalam fasa menyerang daripada bertahan ke menyerang ataupun in term of counter attack, mereka hanya
sebenarnya lebih kepada penggunaan Faisal Halim, yang mana Faisal Halim akan diletakkan di bahagian hadapan. So dalam counter attack mereka akan push Faisal Halim dapat bola. So bila Faisal Halim dapat bola, dia tunggu pemain-pemain lain nak naik kan. Jadi pemain-pemain lain yang nak naik tu hanyalah Mukairi dan juga Aaron Devel. Dalam game ni ada beberapa kali situasi yang mana Selangor sebenarnya boleh create the transisi of counter attack apabila mereka dapat bola daripada Seri Pahang. Ketika Seri Pahang menyerang, mereka bertahan dengan baik, mereka dah boleh counter dengan penggunaan daripada Faisal Halim. Tetapi in term of Aaron Devel punya positioning dan juga in term of dia punya pace, yang mana boleh dikatakan banyak hantaran-hantaran counter attack yang dilakukan kepada Aaron Devel tak boleh nak sambut hantaran tu. Banyak hantaran-hantaran tu lebih kepada orang kata apa, sepatutnya Aaron Devel boleh speed, boleh dapatkan bola dan speed, tapi pemain pertahanan pasukan Seri Pahang yang cepat untuk recover dan intercept hantaran-hantaran tersebut. In term of disebabkan positioning daripada Aaron Devel dan juga the transition itself untuk diri dia untuk berada di posisi attacking agak kurang agak lambat lah bagi saya. Dan bila terjadi pula, kita boleh nampak the positioning of Aaron dengan Mukairi. Mukairi dah dapat bola, yang Mukairi punya peluang. Aaron Devel follow up Mukairi. Sepatutnya Aaron Devel move forward lebih tinggi untuk dia buka ruang kepada Mukairi sekiranya dia nakkan bola kan. Sebab apa? Sebab Mukairi of course lah ruang kosong, dia akan bawa masuk lebih ke dalam dan dia ada option untuk shoot kan. Tetapi ini juga masalah yang sama. Sebab apa? Sebab in term of the transisi satu, in term of clinical, apabila finishing daripada pemain attacking pasukan Selangor ni, mereka agak tak clinical. Mereka masih lagi berada dalam fasa yang mana daripada segi final option untuk mereka lakukan shooting dan sebagainya masih lagi boleh dipertikaikan. Finishing mereka, decision making dan sebagainya masih lagi boleh dipertikaikan. So itu yang menyebabkan counter attack mereka tidak berjaya. Walaupun mereka ada banyak peluang, tapi mereka tak clinical. Memang mereka kena buat finishing drill gila-gila lah kan, kalau betul nak fit mereka punya percubaan ataupun percubaan mereka nak convert into the goal, mereka boleh untuk lakukan finishing drill yang banyak lah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat dalam fasa di bahagian tengah, sebenarnya Selangor dah okey bahagian tengah. Nur as a pivot, dia boleh menggerakkan sebagai ball progressor. Orozco as a number 10, dia boleh menggerakkan bola dengan baik, boleh create chance, boleh buat jadi creative playmaker dan sebagainya. Tetapi in term of overall, apa yang saya nampak, mereka sebenarnya lebih mengharapkan kepada penggunaan Faisal Halim, Orozco. Tetapi the missing part of Selangor sekarang adalah striker, yang mana Aaron Devel tak mampu untuk buat tugas dengan baik sebagai seorang striker apabila midfield dan juga winger dah buat kerja dengan baik. Dan dalam pada masa yang Bokaci pun walaupun main Red Star Belgrade lepas tu biasa skor dengan Real Madrid, tapi dia still lagi tak boleh nak buat something yang seorang striker nak apabila midfield dah buat kerja. So benda tu yang menjadi masalah. The attacking, the missing part of Selangor sekarang adalah number 9 ataupun nombor 9 punya player, striker tu lane. So harap Tan Chee Ho find the missing piece lah. Sebab benda tu agak mengecewakan lah. Dan untuk left back, kalau kita nampak Kuzemi PE, of course lah baik juga, Ruben Tiren pun baik. Tetapi in term of gameplay, kemungkinan Ruben Tiren is a most suitable player yang untuk pasukan Selangor. Sebab Selangor punya attacking adalah lebih pada wide area dan juga lebih kepada offensive play. So kalau ada Ruben Tiren dalam squad, mungkin dia akan lebih bantu dalam attacking phase lah. And Kuzemi PE boleh balik push kepada center back balik. Jadi overall, Seri Pahang bermain dengan baik, Selangor bermain dengan baik, tapi attacking mereka kurang. Mereka ada peluang tapi mereka tak boleh convert, so mereka kalah. Itu je lah. Assalamualaikum.